kelas HPD tunai kita pada petang ini untuk sesi yang ketiga dengan Ummu Furqan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Right? Alright, apa khabar semua? Okay, Bonda nak sambung yang tak present lepas. Muhammad Syazmi ada tak Muhammad Syazmi? Muhammad, Allah. Yang tak present lepas yang baru masuk tu Muhammad Syazmi, Nurul Afika, Yusra Dini, Syamirul Ruhaizam. Dengan Nur Alisha, betul? Nur Alisha tak datang kan lepas? Oh, Alisha datang. Kenapa tak datang? Bunda nak tanya kenapa tak datang. Syazmi kenapa tak datang minggu lepas? Syazmi, hello. Maaf Bonda, internet saya macam tak berapa stabil masa tu. Asyik keluar masuk je. Dia kena beritahu sebab dia macam ni. Once kalau internet problem, attendant tu kita tahu nak bagi bukti. Screenshot bagi Bonda bukti. Nanti you just X. Kalau internet problem yang you tak beritahu, nanti attendant you kosong. Kosong ni yang boleh pergi tata tertib. Once internet tak okay, terus screenshot, terus bagi Bonda bukti. Okey Bonda, minta okay? maaf Bonda. Alright. Seterusnya Nurul Afika Syahira. Nurul Afika Syahira. Nurul Afika Syahira. Electrical. Ada tak? Ni Nurul Afika. Nurul Afika. Lah. Keluar dah. Nurul Afika Syahira. Kawan ni mana? Internet dia ke apa? Seterusnya Yusra Dini. Yusra Dini ada? Yusra Dini ada ni. Nurul Afika tadi sebut nama terkeluar balik dah. Yusra Dini? Hello, Yusra Dini? Yusra Dini? Mana pelajar ni? Tengah solat apa? Seterusnya Muhammad Syamirul. Muhammad Syamirul ada? Ya, saya. Kenapa tak datang minggu lepas? Ni saya bawa mak saya pergi appointment hospital tu, tak sempat balik lambat. Maklumkan. Nanti maklumkan, okay? Yang maklumkan itu Syafiq Daniel. Alright, kita mula dengan presentation hari ini. Kumpulan. Nurul Uzma, betul? Nurul Uzma Zafri Hakim. Bukan benda, saya dengan Syazmi. Awak dengan Syazmi, okay, go. Alright, mula-mula. Kenapa internet keluar masuk ni? Saya pelajar, kalau kat rumah internet tu memang dah start keluar masuk, dah boleh mohon duduk college Okay, siapa nak present dulu? Cepat, jangan buang masa kawan. Macam biasa, okay, untuk yang kumpulan yang pertama, pelajar lelaki soal Kumpulan pertama ni untuk daripada Muhammad Syazmi dan Zulfaqar dan Nurul Uzma. Pelajar lelaki soal. Alright? Okay, teruskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ni kami akan berkongsi tentang kemahiran berfikir. So, apakah dimasukkan dengan kemahiran berfikir? Cuma tanya apa itu kemahiran berfikir kan? Jadi, definisi kemahiran berfikir secara umumnya adalah yang pertama, membolehkan kita untuk menginteraksikan setiap pengalaman yang baru kita alami ke dalam kotak fikiran kita. Yang kedua adalah proses mental dalam usaha untuk memahami pengalaman. Juga proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan penilaian sendiri. Sazmi, slide tak gerak. Lepas tu cuba view slide full. Kejap ya bunda. Alright. Keluar balik. Lepas tu masuk balik. Bunda kasi hang tu. Yang present buka gambar boleh? Yang present buka gambar. Presenter buka gambar Nampak tak bunda? Cuba slide, tekan lagi sebab tu slide kosong. Okey, cantik. Dah. Baru dia jadi kan dia punya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nak tengok muka awak? Boleh nak tengok muka awak? Handsome simpan buat apa? Bunda saya mulakan Alright, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ni saya akan kami akan bercerita tentang kemahiran berfikir. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran berfikir? So, definisi kemahiran berfikir secara umumnya adalah yang pertama, membolehkan kita untuk menginteraksi setiap pengalaman yang baru yang kita alami ke dalam kotak fikiran kita. Yang kedua adalah proses mental dalam usaha untuk memahami pengalaman. Juga proses menggunakan minda untuk membuat keputusan menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah proses kognitif tertentu yang membolehkan kita berfikir di luar kotak dan lebih berfikiran luas. Jadi, ada juga definisi kemahiran berfikir berdasarkan tokoh juga. Ada 3 tokoh iaitu yang pertama adalah Edward Charles Francis Publius de Bono. Ia juga mendefinisikan kemahiran berfikir, mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran literal yang membawa maksud bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah, malah juga berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan pengalaman perspektif bagi menyelesaikan masalah. Juga terdapat seterusnya adalah tokoh daripada Vincent Ryan Ruggiero. Ia juga memaksudkan kemahiran berfikir adalah thinking is any mental activities that help formulate or solve a problem, make a decision or fulfill a desire to understand. It is a searching for answer, a reaching for a meaning. Yang selain itu juga John Barrell yang mendefinisikan kemahiran berfikir adalah I define thinking as a search for meaning and understanding that can involve the adventurous generations of options. He attempt to arrive at logical, reasonable judgments and reflection in the process. Jadi, apakah tujuan berfikir? Jadi, yang pertama, tujuan berfikir adalah untuk mengumpul maklumat dan menggunakan sebaik mungkin. Oleh sebab cara minda bekerja untuk menghasilkan corak-corak konsep yang ditetapkan, kita tidak dapat menggunakan sepenuhnya maklumat baru, melainkan dengan mengubah suai corak-corak pemikiran lama dan mengemaskininya. Juga proses pemikiran berlaku ketika penumpuan daya usaha untuk mencapai suatu kesimpulan atau menyelesaikan masalah berkenaan perkara-perkara tertentu.
Untuk mendapatkan kesimpulan, usaha itu menggunakan fakulti kognitif untuk melaksanakan tanpa dipengaruhi oleh emosi. Jadi, ada beberapa terma khusus kemahiran berfikir, iaitu yang pertama adalah memberi tumpuan. Kedua, pengumpulan maklumat. Ketiga, mengingat. Keempat, menjalani sesuatu perkara. Kelima, menganalisis. Keenam, menganjurkan sesuatu perkara. Ketujuh, membuat penilaian. Dan terakhir adalah menginteraksikan. Seterusnya adalah pemikiran yang berkesan mempunyai kemahiran untuk mengenal pasti, kenal pasti berat sebelah penyelewengan, menilai bukti, mengenal pasti kesimpulan, kenal pasti andaian, mengenal pasti pendapat, membangunkan hujah kritika, membuat keputusan, menjana dan menilai penyelesaian, tanya soalan yang berkaitan, memudahkan situasi kompleks, elak kepemudahan, membuat sambungan ke dalam konteks, jelaskan bahasa yang berkaitan, menjelaskan isu, membezakan pencegahan, membezakan penjelasan sandaran, membezakan apabila pergantungan ayat, membangunkan kriteria untuk penilaian, menilaikan kredibiliti sumber maklumat, mengiktiraf dan membuat generalisasi, meluaskan tumpuan dan fokus, mengiktirafkan maklumat dan yang tidak cukupi atau keterangan, dan terakhir adalah menimbang bukti. Terdapat dua jenis kemahiran berfikir, iaitu kemahiran berfikir secara kreatif dan kemahiran berfikir secara analisis. Kemahiran berfikir secara kritis akan disambung oleh salah sebuah kumpulan saya, iaitu Nurul Uzma binti Hamzah. Terima kasih. Apakah dimaksudkan kemahiran berfikir secara kritis? Maksudnya merupakan satu cara untuk memutuskan sama ada tuntutan adalah benar, sebahagian benar atau palsu. Objektif utama adalah untuk membantu pelajar berfikir secara kritis dan tidak mengambil ringan terhadap perkara ini. Seterusnya, membawa kepada kemahiran yang boleh dipelajari, dikuasai dan digunakan, diaplikasikan dalam peperiksaan untuk melihat idea yang rasional, andaian, prinsip, hujah, kesimpulan, isu-isu semasa dan penyataan. Kegunaan pemikiran kritis pula adalah menentukan bukti sama ada suatu kenyataan itu betul atau salah, menilai mutu penghujahan yang digunakan untuk menyokong kesimpulan yang dibuat, mentafsir idea-idea yang kompleks, menilai kesahihan bukti-bukti yang dikemukakan, dan membezakan pendapat yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Penyelesaian masalah menunjukkan bahawa ia adalah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah atau mencari penyelesaian kepada masalah. Semua orang mengalami masalah dan terdapat banyak cabaran serta isu-isu yang menjadikannya sukar diselesaikan. Membantu pelajar menyelesaikan masalah yang timbul seperti contohnya seperti pekerjaan, dalam pelajaran dan dalam kehidupan. Kemahiran berfikir secara kreatif. Maksud kemahiran berfikir secara kreatif adalah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan menilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan. Contohnya, menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai, baru, asli, luar biasa dan mencabar. Mencipta metafora, mencipta analogi, mencipta definisi. Teknik berfikir kreatif. Teknik berfikir kreatif tiada had bagi kaedah berfikir secara kreatif, melakar sesuatu konsep pada kertas, bertanya soalan yang sama pada diri sendiri sekurangnya 20 kali dan ia akan menghasilkan jawapan yang sama. Perbezaan kemahiran berfikir kritis dan kemahiran berfikir kreatif.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan menggunakan minda untuk menganalisis, kebolehan menggunakan minda untuk menilai kewajaran suatu idea. Kemahiran ini bersifat evaluatif. Kemahiran berfikir kreatif pula kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menerokai sesuatu, menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai. Kemahiran ini bersifat generatif. Ini adalah contoh otak kita, minda kiri dan kanan. Minda kiri contoh ada analisis, logik, idea, maths. Minda kanan pula lebih kepada kreatif, creation, feeling, imagination dan sebagainya. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Alright, thank you so much Uzma dan Syazmi untuk presentation baik. Bahan-bahan dia nampak, boleh nampak hasil kajian yang menarik. Referen awak ambil kat mana Uzma? Referen ambil kat mana je? Referen ambil kat mana je? Google, Wikipedia. Lepas ni nanti next presenter make sure referen letak sebab you dapat 3. Okey, benda. Reference semua kena tak. Okey, cuba tengok definisi kemahiran berfikir. Buka slide. Okey, kat sini awak tengok definisi kemahiran berfikir umum membolehkan kita mengintegrasi setiap pengalaman yang baru alami ke dalam konteks fikiran kita. Okey, contohnya isu bila pelajar, kalau you nampak adik-adik sekarang dah masuk universiti, you all part 3, part 1. Transisi daripada sekolah ke universiti, how you want to berfikir? Macam mana kita nak menyesuaikan diri dengan keadaan universiti? Jadi kat situ mengintegrasikan setiap pengalaman yang baru. Biasanya orang yang dia start pemikiran dia di sekolah, dia dah rasa macam comfort zone di sekolah dan tak nak menyesuaikan keadaan universiti, automatically dia tak boleh nak atasilah masalah tu. Kemahiran mengatasi tu, maksudnya coping skill tu dia tak ada lah. Okay. And then proses mental dalam usaha untuk memahami pengalaman, proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, proses kognitif tertentu yang bolehkan kita berfikir di luar kotak dan berfikiran lebih luas. Sebab tu boleh cakap kemahiran berfikir ni penting. Pertama kita kena keluar daripada comfort zone, and then how you want to coping skill untuk you punya social life. Sebab proses perubahan hidup daripada transisi kanak-kanak, remaja, awal dewasa, you akan dah 21 tahun ke belum you all? Uzma umur berapa? 19. Okay, 19 masih lagi akhir remaja. Nanti dah masuk awal 20, dah masuk 21, you dah masuk peringkat awal dewasa. Jadi transisi pemikiran tu pun akan berbeza. Dia tak boleh ke anak-anakan, ke remajaan dia harus berfikiran lebih matang. Itu yang kita panggil resilient. Maksudnya daya tahan you. Jadi semakin besar hidup you, semakin besar daya tahan hidup kita sebab semakin besar cabaran yang kita akan face. Okay, kemahiran berfikir tu penting sangat tapi kebanyakan orang tak suka nak berfikir secara kreatif dan kreatif. Tengok step yang kreatif tadi apa, tengok slide seterusnya. Tadi boleh tertarik you kata jenis kemahiran berfikir, betul? Yang ni okey berdasarkan tokoh. Alright, next. Jenis kemahiran berfikir ada tadi, turun. Okay, secara kreatif atau secara analisis. Alright, contohnya dalam subjek kita ni. Subjek kita, kalau you tengah presentation, of course kita berfikir secara analisis. Tapi macam mana you nak present yang slide you bagi menarik, kita akan menggunakan kreatif. Itu maksudnya macam tu. Alright, pertanyaan. Okay, kita dah ada beberapa soalan. You all berdua, Sazmi dengan Uzma buka gambar jawab soalan. Boleh benda. Alright. So, soalan pertama daripada Syafiq Daniel. Okay, siapa nak jawab? Sazmi ke Uzma? Okay, go. Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran kritis dalam membuat sesuatu hujah atau mengeluarkan kenyataan? Okay, soalan dia.
apakah yang dimasukkan dengan second. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran kritis? Pemikiran kritis ni dia macam kemahiran. Kita ada kemahiran, maksudnya bila kita berhujah tu kita ada kemahiran untuk berhujah. Kita ada kecekapan kecekapan untuk menggunakan minda kita untuk berhujah dan mengeluarkan kenyataan. Maksudnya dia kemahiran lah. Kemahiran ke penyelesaian masalah? Ya benda. Kemahiran ke penyelesaian masalah? Ah, tak Maksudnya sama betul, kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Alright, itu nak maksudnya kritis. benda. Alright. Sebab tu you all kan macam you all pergi kelas, balik kelas, mesti ada soalan-soalan yang lecturer tanya setiap subjek. So sekarang waktu sekarang pun macam mana you nak penyelesaian kritis? Nak jawab soalan tu macam mana? Alright. Tanya Syafiq Daniel, menjawab tak soalan tu? Jawapan tu. Menjawab tak Syafiq? Menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Okay, terus kedua Syamirul Rahaizam. Membaca soalan dia Uzma. Soalan daripada Syamirul Rohaizam. Adakah cara berfikir bergantung kepada personaliti seseorang? Jawapan dia adalah ya. Sebab personaliti seseorang tu kadang-kadang dia tak berapa, orang cakap tak berapa stabil. Kadang-kadang dia personaliti satu lagi, kadang-kadang dia personaliti satu lagi. So kalau bila dia bertanya satu soalan tu kan, kadang ada dua personality dia macam meragukan dia untuk bertanyakan soalan. Kadang-kadang satu lagi ni suruh tanya soalan tu, tanyalah. Satu lagi tak payah tanya. Jadi dia bergantung juga pada personality seorang tu. Pun juga contohnya untuk Syamirul ni mungkin juga macam contohnya kalau keadaan emosi orang tu seseorang kan. Maksudnya dia dah start secara personality. Personality tu masuk emosi lah. Betul lah emosi dia memang tengah marah tapi dia akan bagi jawapan tu yang ke arah negatif je. Bayangkanlah hati dia tengah berbunga, Syamirul Rahaizam tengah bercinta, hati berbunga-bunga, tengah bahagia. Pastinya setiap jawapan yang negatif awak akan balas dengan benda yang positif. Contoh. Boleh? Menjawab tak Syamirul? Alhamdulillah jawab. Ya, Syazmi, awak dekat mana Sound ada bunyi sound effect awak banyak sangat. Saya dekat luar. Oh, dekat luar, dekat taman tu. Dekat bilik belajar pun dia. Awak duduk college ke? Oh, patutlah ada suara-suara perempuan, suara suara burung kan? Okey, kesian. Setiap kali dia cakap, Bunda faham perasaan stres tu. Sebab bila awak bercakap je time tu lah bising tu keluar. Okey, seterusnya soalan Umaru Sidki. Situasi apakah yang sesuai untuk kita gunakan pemikiran secara kreatif? Buka slide awak yang kreatif tadi. Soalan Umaru Sidki, situasi apakah yang sesuai untuk kita gunakan pemikiran secara kreatif? Contohnya macam bila kita nak melukis, sebab pemikiran kreatif ni kita gunakan minda sebelah kanan kita, more to macam kita punya imajinasi. Kita melukis, kalau macam kita nak menghias sesuatu, kita akan guna kemahiran kreatif kita. Menjawab tak Umarul? Menjawab. Terima kasih.
Okey. Okay, terus je ke Ada Rabili. Ada Rabili ada ke? Ada. Tengok muka awak sekejap tengok. Ada Rabili nak jadi Presiden PS Junior batch awak tak? Sebab rambut macam tu mesti ramai peminat. Ada pegang apa-apa jawatan tak? Saya ada Club Civic, Juga pegang jawatan apa? Exco Multimedia. Tak apa, bukan presiden kan? Apa benda? Bukan presiden kan? Kan? Bukan top 5, top 10, tak apa. Top 10. Okey. Okey, Tazmi soalan dia. Situasi apakah yang sesuai untuk digunakan pemikiran secara kreatif? Okey, jawab. Benda itu sudah dijawab tadi Uzma. Benda? Dara Billy, bagaimana cara mengelakkan overthinking? Alright, go. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan overthinking? Selalunya yang overthinking ni dia yang beremosi, dia macam perasaan dia macam tak tentu jugalah. Kadang-kadang masa overthinking selalu dia dalam keadaan stres selalunya. Dia akan fikir nak buat apa ni tu semua, dia stres. Jadi kalau nak elakkan overthinking ni dia perlu dia perlu kurangkan stres dia, macam bersenam ke, macam buat benda yang boleh kurangkan stres dia lah, selalu macam tu. Menjawab tak Adam soalannya? Benda gambar juga overthinking ni kita boleh elak. Contohnya kita bukannya perfection. Contohnya ada satu perkara yang kita boleh buat tahap tu je. Dan kita jangan looking to be perfect. Perfect tu sampai kita masuk benda perfect tu ni kita dah terlalu rigid. Kita takut walaupun setitik kuman tu pun kita tak nak silap. Kita tak macam tu, kita manusia. Manusia tu memang Allah lumrahkan hidup manusia ni memang akan ada kesilapan. Kalau taklah orang panggil dunia ni adalah taman untuk kita kita untuk menyimpan bekal untuk akhirat. Tak adalah taman untuk kita diberikan ujian dan sebagainya. Sebab keadaan dunia ni memang begitu. Settle satu perkara, Allah bagi lagi satu perkara ujian. Settle satu perkara, Allah bagi lagi ujian. And then how we face on that? Tu yang kita guna kemahiran berfikir tu. How we face on that? Kita berfikir secara rasional ke irrational? Kat mana kita nak part kat situ? Jadi kadang-kadang overthinking ni tak bagus sebab bila overthinking kita stresskan diri kita. Kita blood pressurekan diri kita. Jadi kadang-kadang ada simptom-simptom yang akan jadikan penyakit fizikal yang lain. Jadi kita dah start tak perlu terlalu overthinking. Overthinking pada tahap yang sehanda-handa. Tapi jangan terlalu over. Alright, boleh Adam? Boleh benda. Contohlah awak orang berfikirkan, contohlah satu komen tu orang komen rambut awak. Takkanlah awak sampai tak boleh tidur, tak boleh makan, tak payah botak kepala ke rebonding ni tak payah. Maksudnya jangan terlalu overthinking. Tu pendapat orang lain, kita just okay, let it go. Alright, seterusnya soalan Akmal Ali. Bagaimanakah untuk memastikan pemikiran kreatif kita tidak disalahgunakan? Alright, go. Soalan untuk Akmal, bagaimanakah untuk memastikan pemikiran kreatif kita tidak disalahgunakan? Contohnya jangan berlebihan. Macam mana? Saya tak tahulah benda. Saya tak tahu macam jawab ni. Benda boleh bantu ke? Bagaimanakah untuk memastikan pemikiran kreatif kita tidak disalahgunakan? Mungkin boleh dikatakan contohnya kreativiti kita sangat kreatif, disalahgunakan. Contohnya tadi awak kata otak yang lebih seni, otak belah mana? Belah kanan. Belah kanan. Contohnya kita ni otak belah kanan kita Islam. And then kita belajar tentang mural. Mural kita perlu melukis mural yang macam bentuk-bentuk yang pornografi ke, tu disalahgunakan lah. Kita kreatif, betul, that's kreatif, tapi kita salah gunakan.
Contohnya kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran and then kita buat satu penulisan yang sebaliknya, kita pun terbalikkan. Maksudnya kita kreatif dari sudut pendidikan tapi pada masa yang sama kita laknat kepada agama kita sendiri. Itu macam tu. Maksudnya kreatif ni bagus tapi niat tu kat mana? Alright? Boleh tak Akmali? Maksud Akmali tu macam mana Akmal? Boleh benda? Tak, kalau masuk awak tu macam mana? Apa benda? Mesti awak ada pengalaman orang yang kreatif salah gunakan. Cuba share. Ya Allah. Kucing Saya tak tahu pula. kan. Macam mana? Ulang sekali lagi benda. Mungkin dalam kehidupan awak pernah jumpa orang yang kreatif tapi mensalah gunakan pemikiran. Pemikiran kreatif. Ada tak? Pernah jumpa tak orang macam tu? Tak pernah lah benda. Dia buat metafora ke langit, ke bulan, ke langit, ke Tak. bintang. Tak. Analogi tiba-tiba menipu. Macam tu. Ada tak? Setakat ni tak ada lagi yang benda. Alhamdulillah. Zab, mana pelajar lelaki yang lain ni? Danish ni Danish? Ni bukan kawan si Adara Willy ke? Danish? Guys, Danish ni mana? Adam, kawan awak ni mana? Senyap semua. Zafri Hakim mana Zafri Hakim? Kau benda dengar benda. Dengar soalan. Soalan. Oh, soalan. Fikir soalan. Cepat. Awak ada orang tak tulis soalan. Danish ni mana? Danish tadi ni. Danish. Okay, Danish. Zafi ada ni Zat. Zafri dengan Danish mana? Bukan korang punya gambar kartun-kartun? Hello. Boleh ingatlah Zafri, muka kartun awak ni. Kartun merah ni. Hello benda dengar ke? Dengar soalan. Tunggu internet saya lambat tadi. Okey, tak apa. Soal je apa-apa. Kita punya topik kemahiran berfikir. Apa yang awak tak faham tentang kemahiran berfikir? Ada soalan tak Zafri? Budak ni. Zafri dan Danish. Okay. Alright, tu Sazmi soalan Muhammad Danish. Apakah kelebihan bila kita dapat menguasai kemahiran berfikir? Okay, Uzma. Soalan Danish, apa tu? Kelebihan kita kalau kita menguasai kemahiran fikir adalah kita kita dapat berpandangan jauh. Berpandangan jauh, lepas tu pengetahuan kita lebih luas daripada orang lain. Lepas tu kalau berdasarkan yang minda kiri yang kanan tu. Kalau kanan kan dia pasal kreatif kan. So kita akan lebih kreatif. Contoh macam kita lukis, macam contoh kita lukis orang kan. Mula daripada orang lidi, nanti lalas kita improve kita punya lukisan, nanti kita dapat jadi macam orang betul-betul, kita dapat lukis orang betul. Macam contoh minda kiri pula, macam otak kiri. Kalau contoh dulu kita macam lemah matematik kan, kita kira mesti lambat kan. Jadi kalau kita buat latihan, kalau kita menguasai kemahiran fikir yang belah kiri ni, kita dapat lebih cekap, lebih pantas naik dalam berkira tu semua. Itu kalau kita dapat kelebihan kalau kita kuasai kemahiran fikir lah. Terjawab tak Danish? Menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Soalan Zafri Hakim, pentingkah kemahiran berfikir dalam pekerjaan yang bakal kita pegang? Setiap pekerjaan yang kita akan dapat memang penting untuk kita ada kemahiran berfikir. Contohnya
Okay, contoh macam business. Kita kena ada kemahiran dalam berfikiran kreatif tu lebih sikit. Macam bila orang berbisnes kan, kita kena kreatif cara untuk kita promote barang kita, cara untuk kita tarik pelanggan untuk minat dekat barang kita. Lepas tu macam contoh pun macam kerja cikgu ke, kerja mana-mana je lah. Memang kena ada lah kemahiran berfikir tu. Memang penting. Maksudnya kemahiran berfikir ni tak lari daripada semua perkara yang kita buat. Menjawab tak Zafri? Menjawab. Terima kasih. Sama. Thank you so much Sazmi dan Uzma dan semua pelajar lelaki yang dah tanya soalan. Presentation yang bagus, soalan pun yang bagus. Okay, congratulations untuk you all. Sazmi dah pegang jawatan apa sekarang Sazmi? Dapat 3 ni, apa jawatan awak dah pegang kat Campus? Saya biasa-biasa je benda. Tak pegang jawatan lagi CVET je. CVET sama dengan Adam lah tadi? Ya benda. Awak pegang jawatan apa pula? Saya esko kerohanian dengan kaunseling. Oi. Kemain dekat sana? Biasa je benda. Betul-betul mempraktikalkan apa yang dibelajar tu. Esko CVET. Adam pun dah esko juga. Adam tadi esko apa Dam? Exco juga, CVET, Saya Esko Multi benda. multi. Tapi kan pelajar-pelajar yang multimedia rambut memang macam ni. Ya ke benda? Bonda dulu belajar dekat UM. UM you tahu semua student ada Melayu, Cina, India. Tapi kalau budak yang IT rambut semua macam ni. Memang hip hop dia lain macam, rambut dia lain macam, boleh. Tapi Ni rambut tak sikat benda. dia genius on that. Dia overthinking benda. Gambar dia ternaik kan. Okay, kalau Uzma dah pegang jawatan apa Uzma? Tak ada lagi benda. Uzma masih lagi solo, tidak dilamar. Biasa. Tidak dilamar mana-mana kan. Bonda suka nak lantik orang-orang yang tak pernah ada pengalaman ni. Sebab tak ada pengalaman, at least ada satu memori. Saya cadangkan Zafri benda. Zafri itulah dia. Yang lambat masuk Benda Zafri. Saya sokong benda sebab Zafri ada pengalaman benda. Zafri pegang jawatan apa sekarang? Sekarang dia pelajar biasa. Free agent benda. Zafri buka muka awak boleh tengoknya. Oh Zafri. Ramai follower lah awak. Zafri, hello. Saya pakai kamera dia ni. Okay. Awak pegang jawatan apa sekarang? Saya dah keluar CVET. Lepas tu? Sekarang tak ada apa-apa. Kenapa awak keluar dari CVET? Awak ditendang ke? Awak Pengkhianat benda, dia pengkhianat. Dia ditendang ke dia mengeluarkan diri dia? Saya mengeluarkan diri saya. Oh. Maksudnya tadi kat mana yang awak kandas dari sudut kemahiran berfikir tu? Sampai awak berfikir untuk keluar. Apa benda tak dengar? So maksudnya kat mana kemahiran berfikir awak yang terkandas tadi menyebabkan awak keluar daripada CVET? Saya ada komitmen lain lah benda. Oh, double isteri. Okay, kita tak nak kacau lah. Bukan. Okay. Thank you so much. Kita bagi dia fikir. Tapi dia memang calon yang you all rasa okay Sesuai, bukan, sangat bukan sesuai. Saya. Oh, tengok rambut pun macam okay kan. Berat sebelah kan. Nanti kalau dah pegang jawatan yang berat sebelah pula, jangan ikut rambut. Boleh? Ya, malu duduk college kan. Alright, next presentation. Zafri Hakim kan? Ya benda. Buka dah. Asal awak tutup balik gambar awak dah buka. Terus. Buka please yang cepat. Okay, seterusnya kumpulan Zafri Hakim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafri Hakim Zulfitri bersama partner saya pada hari ini iaitu Muhammad Danish akan membentangkan tentang tajuk perkembangan diri, mengenal diri dengan menggunakan kaedah tingkap Johari. Baik, kita akan bermula dengan latar belakang. Tingkap Johari merupakan satu teori personaliti yang diperkenalkan oleh Joseph Luff dan Harrington Ingham. Tingkap Johari menunjukkan satu cara untuk melihat diri sendiri. Alat yang digunakan dalam psikologi kognitif dan berfungsi untuk menggambarkan proses-proses yang berlaku dalam hubungan manusia. Objektif utama tingkap Johari adalah untuk menawarkan dan menerima maklum balas. Melalui teknik ini, terutama dalam sesi kumpulan, orang yang melakukan latihan introspeksi dan sebagai hasil dari proses itu, mereka membentuk kawasan yang beza yang mengarangnya. Di samping itu, persekitaran di mana rakan sebaya akan berkongsi apa yang mereka katakan mengenai orang itu dan akan berfungsi untuk memperkayakan alat ini akan digalakkan. Jendela Johari atau tingkap Johari digunakan secara meluas dalam psikologi perniagaan untuk memperkuatkan hubungan kumpulan. Ia boleh digunakan untuk mana-mana jenis kumpulan seperti pendidikan dan sebagainya. Di samping itu, ia boleh digunakan dalam psikoterapi di peringkat individu. Ini merupakan tingkap Johari. Tingkap Johari terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama bebas, yang kedua tidak disedari, yang ketiga tersembunyi dan yang keempat pula tidak diketahui langsung. Tingkap 1 iaitu bebas. Tingkap 1 mewakili diri anda yang anda perlihatkan kepada orang lain seperti nama, keluarga, tempat tinggal dan lain-lain. Maklumat-maklumat yang anda kongsi dengan orang lain adalah selamat dan tidak mengancam anda. Dan kalau tingkap kedua pula iaitu tidak disedari. Tingkap 2 mewakili diri anda yang anda tidak tahu, atau dalam kata lain nampak busuk dan tidak sedar tetapi disedari oleh orang lain seperti tingkah laku anda, kesan suara atau bahasa yang anda gunakan, gaya berjalan dan lain-lain. Anda tidak dapat menilai diri sendiri tetapi orang lain akan menilai anda daripada apa yang mereka lihat dan alami semasa berinteraksi dengan anda. Untuk tingkap ketiga pula, tingkap tersembunyi, mewakili diri anda yang anda tidak mahu diketahui oleh orang lain dan anda jaga dengan terapi. Anda tidak suka pada orang yang cuba mencungkil. Contohnya perasaan anda terhadap seseorang atau sesuatu. Contoh macam suka kat someone kan. Rahsia yang dipendam, keinginan anda, angan-angan dan lain-lain. Anda berasa terancam apabila rahsia atau perasaan anda yang terpendam tu cuba diketahui oleh orang lain. Anda rela berkongsi maklumat sulit ini dengan orang yang anda percaya. Tingkap yang terakhir adalah tingkap keempat, tingkap yang tidak diketahui langsung, mewakili diri anda yang tidak diketahui. Begitu juga dengan orang lain. Diri anda tidak diketahui, orang lain tak tahu, semua tak tahu. So hanya Allah yang tahu. Cara-cara menggunakan tingkap Johari. Langkah pertama, bacalah 55 kata yang telah disusun dalam kaedah tingkap Johari ini. Langkah kedua pula, daripada kesemua kata tersebut, pilihlah perkataan yang menggambarkan diri kamu. Langkah ketiga, kemudian meminta rakan untuk memilihkan perkataan yang menggambarkan diri kamu. Langkah terakhir, asingkan perkataan yang sama yang dipilih oleh rakan ke dalam tingkap 1. Perkataan yang rakan pilih namun tidak sama dengan anda ke dalam tingkap 2. Perkataan yang anda pilih namun tidak sama dengan rakan anda ke tingkap ketiga. Dan perkataan yang tidak dipilih langsung haruslah diletakkan di dalam tingkap keempat. Menerusi hasil tingkap Johari, kita dapat mengenal pasti sifat diri dengan mendapat maklum balas atau meminta pendapat daripada orang lain. Ada kalanya orang lain tidak melihat kita seperti mana yang kita melihat diri sendiri. Jadi sampai di sini saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Alright, thank you so much untuk presentation Danish dan apa tadi tu? Zafri. Betul? So memang betul lah tu kalau pegang jawatan multimedia ke apa tu memang bagus lah. Tapi ada Rabili yang multimedia kan? Sazmi Exco kan? Sazmi Exco apa? Sazmi yang tadi. Danish dengan Zafri tak pegang jawatan apa-apa lagi kan? Saya ada jawapan tak? Jawatan awak apa? Saya sibuk tak? Sibuk juga pegang jawatan apa? Lupa pula jawatan. Saya takut nak sebut.
Apa dia? Presiden? Dia bawah sikit. Timbalan? Penolong timbalan presiden. Oh, 3 lah, top 3. Presiden, timbalan, penolong timbalan. Tapi tak gitu juga. Ha? Tak tunjuk pula. Maksudnya awak apa? Ada sini lagi? Ada sini yang part-part lain lagi? Tak ada lah. Kita orang paling sini. Oh, maksudnya kelas ni hebat lah kan? Macam jawatan sifat tu macam you all semua sapu je geng-geng you all. Saya ex multi. Ada X lagi, ada yang pemenang lagi. Memang kelas ni memang sapu semua jawatan lah. Hebat Ada lagi ni kat sini. Saya seorang. Oh. Siapa lagi? Mai. Oh. Okay. Untuk Danish dengan Zafi, you tengok yang tingkat Johari tu yang menariknya, memandangkan you memang ahli jawatan kuasa kumpulan CVAC. Okay, melalui tingkat Johari ni, you dah boleh buat game team building untuk you all, betul tak? Contoh, buka awak punya slide, pause kat video tu. Okay, kalau you tengok dekat tingkat Johari ni, okay, ramai rakan-rakan tanya tentang nombor tingkat 1, tingkat 2 dia macam pintu kan, tingkat Johari. Okay, sebenarnya Johari tu bukan orang Melayu, Johari sebenarnya. And then kita translate dalam bahasa Melayu dia jadi Johari lah. Dia bukan Johari mengenal manikam semua, dia adalah konsep yang daripada barat. Okay, maksudnya dalam tingkat tu saya tahu, awak pun tahu. Contohnya sekarang ni macam ni lah, saya tahu, awak pun tahu bahawasanya saya dan Zafri tu adalah orang Melayu, orang beragama Islam, normal. Okay, saya tidak tahu dan awak pun saya tidak tahu. Okay, tapi awak tahu. Kat mana pula dia kat situ? Contohnya tadi yang dia kata tu, nafas berbau busuk. Saya tak tahu, tak perasan. Contohnya bonda terlalu garang. Mungkin Danish perasan bonda garang, tapi bonda tak perasan bonda garang. Maksudnya awak tahu tapi saya tak tahu, sebab tu kena tegur. And then tingkat yang ketiga adalah tingkat yang saya tahu tapi awak tak tahu. Contohnya mungkin Zafri ada tarik lalat besar ke kat badan kan. So jadi kawan-kawan tak tahu, dia tak pernah buka baju. Kenapa kau tak pernah buka baju? Rupanya dia ada tarik lalat berbulu-bulu di badan. Contoh. So dia malu kat situ. Ataupun benda-benda yang tersembunyi yang lain. Mungkin kisah-kisah silam dia. Sebab tu kalau you all tengok, Bonda tak suka buat program yang macam student survivor, mental survivor, depression survivor. Sebab bagi Bonda, setiap kesilapan yang kita lakukan tu, Allah dah tutup dah aib kita. Dan orang tak tahu pun. And then kenapa kita nak panggil orang tiba-tiba untuk ceritakan pengalaman dia, macam mana dia jadi survivor. That's good untuk dia berkongsi. Tapi kalau berkongsi secara besar, risau satu hari nanti perkongsian dia yang ke arah sudut positif tu kembali mengaibkan diri dia. Contohnya kalau mangsa rogol. Mangsa rogol Allah dah tutup dah dia punya aib. Orang tak tahu dah tentang dia aib. Saya tahu saya mangsa rogol tapi orang lain tak tahu saya mangsa rogol. Dan contohnya kalau dia berkahwin, suami saya pun tak tahu saya mangsa rogol. Dan kenapa dia nak buka tikap tu? Sedangkan dia adalah tikap yang tersembunyi. Yang tersembunyi ni kalau dalam Islam kita panggil yang khilaf kita. Yang Allah tutup kita punya kekhilafan. Jadi kita tak nampak aib-aib kita. Kita nampak bagus sebab Allah tutup aib kita. Sebenarnya kita tak bagus semua ni kan, betul? And then yang keempat adalah tidak diketahui. Saya tak tahu, awak pun tak tahu. Ini unknown. Unknown ni benda-benda yang macam tiba-tiba awak rasa ada gempa bumi. Tiba-tiba hujan lebat dalam radar keadaan cuaca, saintis kaji hujan tapi sebenarnya tak hujan. Tu contoh. Benda yang kita tahu. So fisabilillah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Okay? Alright. So Danish dan Zafri, tolong jawab soalan kawan-kawan tu. Kawan-kawan, okay, siswi aktif bertanya soalan tentang tingkap-tingkap. Kalau awak tengok daripada tingkap awal, tingkap 1, tingkap 2. Jadi you all, kalau dah pegang apa-apa jawatan kelab, tingkat-tingkat Johari ni you boleh berjadikan dia sebagai games. Cuba buka slide yang seterusnya, slide nombor 6 tu tengok. Sebab dia ada perkataan-perkataan tadi, slide nombor 6. Okay, slide nombor 6 ni awak tengok able, accepting, adaptable, bold, brave, calm, caring, cheerful, clever, complex, confident, dependable, dignified, energetic, extrovert, friendly, giving, happy, helpful, idealistic. Okay, contohnya, okay, Danish, okay dengar, Danish dengan Zafri. Main pun je. Danish dengan Zafri, okay. Contohnya kalau you nak buat tentang aktiviti, you jadikan benda ni macam kotak beracun.
untuk you punya kelab CVET. Bonda bagi idea. Perkataan-perkataan ni you print, you potong. Kalau you boleh jumpa buat aktiviti secara face to face. Potong, masuk dalam kotak, so setiap orang akan cabut. Faham tak? Danish faham tak? Apa yang faham? Buka suara pun tak dengar. Buat macam kotak beracun tu lah. Pandai. Jadi dia boleh juga gunakan tingkap Johari ni sebagai you punya LDK untuk you punya club. So jadi automatically benda tu menarik untuk minat you lah. Kan? Tarik terus jawab. Dia tak payah ambil satu perkataan tu orang lain pula explain, tak perlu juga. Setiap orang tarik and then dia explain tentang dia punya emosi tu. Ataupun sekarang ni kita buat macam aktiviti secara virtual untuk club. Contohnya you buat table topik kau tak beracun. And then you macam jadikan dia game lah. Setiap orang kena klik link tu sebab multimedia you all mesti pandai. And then contohlah boleh dapat perkataan wise. And then boleh terus explain how you feel today about wise. So explain. Dia boleh jadikan game. Untuk pelajar di luar sana juga kalau nak buat game, tingkap Johari yang kalau akan awak present ni menarik sebab kita boleh juga dipakai game untuk ice breaking. Alright. So both of you jawab soalan bermula daripada soalan pertama, Hanan Umairah. Okay, terus. Sebut nama. Okay, so daripada Hanan, apakah contoh situasi tingkap 2 kan? So, tingkap 2 contoh dia, benda yang kita tak tahu ada kat diri kita, tapi orang lain nampak macam tu. Awak tanya balik tu Hanan tu. Contoh macam kita ni, kita tak tahu yang diri kita ni rajin kan, tapi orang lain nampak kita rajin lah. Contoh dia macam tu lah. Oh, okay, faham. Terima kasih. Sama. My dear, boleh tak sebut? Suka Okay, seterusnya Nur Elena. Terus je, sebut nama, jawab. Andai. Maaf benda, ada kawan-kawan yang tak bertauliah sikit. Bunda faham kalau part 3 tu dapat macam mengawan, kan, nak cik-cik pasangan, dating. Bunda nampak dah pergi kelas berpayung bersama girlfriend. Mengawan benda. Okey je. Bonda dulu pun zaman universiti pun bercinta juga dengan suami bonda. Jadi macam okey je. Kenapa kita nak halang? Tapi kena faham batas lah. Batas kena faham. Terus jadi garang. Batas kena faham. Kita nak pegang tangan ke apa ke, belum halal lagi. Okey, terus Nur Elina Balkis. Okay. Jawab terus. Zafri, Noelina Balkis Muhammad Ramzan, apakah objektif adanya tingkap Johari ini? Cabar soalan ni. Okey, objektif tingkap Johari. Okey. Objektif dia untuk untuk tahu tentang diri kita, kenal diri kita. Macam yang Bonda cakap, dia macam ice breaking lah. Macam dengan kumpulan pun okey sebab benda ni memerlukan maklum balas daripada kawan-kawan enggak. Macam kotak nombor 2 kan. Kotak nombor 2 kita memerlukan maklum balas daripada orang lain untuk pasal diri kita. Kotak yang pertama tu untuk diri kita lah. Kita pilih ayat yang betul-betul menggambarkan diri kita. Begitulah. Jadi objektifnya untuk mengenal diri kita dan dalam kumpulan tersebut. Mungkin sambil terang tu boleh gerakkan slide. Mungkin kat tu jawapan awak kat slide nombor 3 kot. Oh ya. Yeah. Dekat video nombor 3. Mungkin sama tu tengok nombor 3 kan. Objektif utama menawarkan benda tu maklum balas. Okay. So nanti kalau macam soalan tu kena dekat macam Yusradini nanti slide nombor berapa? Nombor 5. Contoh buka slide tu. Okay, Noelina Balkis menjawab tak? Jawab, terima kasih. Alright, go. Terus, Danish.
Okay, soalan ketiga. Apakah contoh situasi tingkat 4? Contoh dia, saya cakap ringkas je lah. Contoh dia, benda kita tak tahu ada pada diri kita, orang lain pun tak tahu apa ada kat diri kita. Macam tu. Macam tu je lah. Bonda, kalau Bonda boleh tambah, contohnya sekarang you belajar dalam bidang diploma. Tak tahu lepas ni mungkin you jadi jutawan ke, yang lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kaya ke, yang perempuan kahwin dengan lelaki kaya terus jadi jutawan. Ataupun selepas ni apa yang berlaku pada diri kita, apa yang berlaku pada keluarga kita. Dia benda-benda yang kita predict, kita tak tahu pun. In future, kita tak tahu. Selepas ni pun kita tak tahu. Contohnya lepas ni apa. Contohnya paling senang bagi contoh adalah umur kita. Allah ni nak tarik umur kita pada umur kita berapa dan pada situasi bila, keadaan yang bagaimana. Tu kita unknown lah, kita tak tahu. Orang lain tak tahu, kita pun tak tahu. Kita boleh berdoa je benda-benda gitu. Alright? Menjawab tak Yusradini? Menjawab. Terima kasih. Okay, seterusnya soalan daripada Nordiana Rashidi. Okay, Zafri terus. Okey, Nordiana binti Rashidi. Kelebihan tingkap Johari kepada manusia. Tingkap bukan hanya sekadar tingkap. Tingkap tu untuk kita kenal diri kita lah. Sebab tak semua kat sini, tak semua manusia kenal diri dia dengan sebenar-benarnya. So dengan adanya tingkap Johari ni, tingkap daripada tingkap-tingkap tersebut kita tahu kita ni macam mana di mata orang, macam mana di mata kita sendiri. Macam itulah. Tanya kat kawan tu balik menjawab ke tak, Danish? Menjawab tak? Sebut nama. Nordiana. Menjawab. Faham, terima kasih. Okay, next soalan daripada Nurul Afiqah. Apakah contoh-contoh situasi tingkat 3? Okay, kalau tingkat 3 ni benda yang kita tahu tapi kita tak nak orang lain tahu benda tu. Contoh Danish saya ambil contoh Danish. Contoh dia ada girlfriend tapi dia pasal banyak skandal. Macam tu lah. Contoh tingkat 3. Menjawab tak? Menjawab. Terima kasih. Okey, seterusnya soalan daripada Nur Azira Yani Razali. Apakah tingkap Johari penting untuk pelajar? Okey, daripada apa yang kita tahu, tingkap Johari ni untuk mengenal diri kita kan. Jadi kalau untuk pelajar, dia amat penting lah. Kalau dalam kumpulan, means diorang akan kenal satu sama lain melalui tingkap ni. Diorang boleh kenal diri dia macam mana, macam Zafri, baik ke tak, jahat ke tak, rajin ke tak, tapi dia malas lah. Jadi saya harap menjawab lah untuk Nur Azira. Terima kasih. Jawab, terima kasih. Okay, soalan daripada Aisyah Tira. Adakah tingkat 4 ada keburukan? Kalau macam bagi saya 50-50 lah. Bagi saya 50-50 sebab apa? Okay, keburukan tu contoh macam kita ada best friend. Lepas tu dah cadang nak belajar sama-sama. Tapi end up
kita tak dapat belajar sama-sama. Kita apa tu? Kita berpisah lah. Maksudnya berpisah. So itulah keburukan dia. Kita tak tahu masa depan seseorang tu. Menjawab tak Syatira? Dia ada keburukan tu dia 50-50. It depends on person lah. Thank you. Cakap. Cuma kalau menurut respon Asya tadi, cuma tingkat keempat ni bagusnya kita sentiasa berjaga-jaga, kan? Sebab kita tak tahu, ada benda yang kita tak tahu, so kita sentiasa ada perasaan untuk berhati-hati, berjaga-jaga, untuk menjadi seorang yang baik, untuk seorang yang sentiasa memudahkan urusan orang lain, sebab kita ada benda yang kita tak tahu. Okay? Okey, soalan seterusnya daripada Nur Alisha. Introvert dikategorikan dalam tingkat keberapa? Okey, saya terangkan balik perkataan yang akan digunakan dalam tingkap Johari ni menggambarkan diri seseorang tu. Jadi introvert tu tertakluk kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut introvert, mungkin akan dimasukkan dalam tingkap pertama. Kalau orang tak tahu, dia tak tahu, tak ada siapa tahu dia introvert, mungkin akan berada di tingkat keempat. Macam itulah. Dia depends on person. Sebab tingkap Johari ni untuk mengenal diri dan bukannya ada fakta di sebalik tingkap tu. Macam tu. Menjawab tak? Okay, faham. Thank you. Okay, soalan daripada Aina Amirah. Bagaimana caranya jika kita sendiri tidak tahu untuk memilih perkataan yang kena dengan diri kita? Sebab tu adanya tingkat Johari ni. Kalau kita tahu kat tingkat kedua, fungsi tingkat kedua ni dia nak macam apa yang kawan kita nampak tentang diri kita. So daripada tak tahu tu mesti terus tahunya. Sebab adanya tingkap kedua tu. Faham tak? Maksudnya ditegur oleh orang lain. Ditegur oleh orang lain. Maksud kita tak tahu, sebab tu kan kenapa kita wujudnya pemimpin rakan sebaya. Rakan sebaya ni untuk kita saling tegur menegur antara satu sama lain. Menegur dengan kita dah belajar masa part 2 yang lepas, cara-cara menegur. Rakan sebaya macam mana nak menegurkan kawan yang baik. Tapi nanti ujung sesi kita pun ada untuk perkembangan remaja tu, kita ada juga satu teknik macam mana kita nak tegur rakan-rakan. Jadi pemimpin rakan sebaya ni part dia adalah, saya tak tahu, kita dah nampak lah kawan kita tu tak belajar, tak pandai, kita boleh tegur lah. Aku nampak kau macam lemah dalam matematik dalam kelas, kau nak tak buat study dengan aku. So far aku okey lah, so-so lah dalam matematik ni. Nak kata pandai tak pandai tapi boleh lah, macam tu. Okey, boleh? Menjawab tak soalan tu Aina tadi? Aina Amirah? Menjawab bunda. Right. Awak pun CVET ni orang kan? Saya chess. Oh, chess pula. Okay, hebat-hebat semua. Terus? Okey, seterusnya soalan daripada Nur Atira. Apakah yang menyebabkan seseorang itu berada pada situasi tingkat 4? Situasi tingkat 4 ni, lagi sekali yang saya terangkan. Tingkap Johari ni untuk mengenal diri tau. Jadi semua perkataan tersebut menggambarkan diri kita. Mana orang tersebut memang ada di keempat-empat tingkap. Jadi tingkap keempat tu memang untuk benda yang kita tak tahu diri kita, orang lain pun tak tahu pasal diri kita. Jadi perkataan tersebut akan berada di tingkat keempat. Harap menjawab Nur Atira. Menjawab, terima kasih.
Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan Ya. seterusnya. Adakah tingkat 2 memberi kesan terhadap seseorang contohnya dari segi keyakinan? Jawapan dia ialah yes. Sebab contoh, kita tak tahu yang kita ni seorang yang, contohlah kita tak tahu kita ni seorang yang berani. But tingkat 2 tu, contoh kawan-kawan tulis kita ni seorang yang berani. So dari situ kita yakin, yes memang diri kita ni seorang yang berani. So dari situ, daripada tingkat 2 tu dia membantu kita untuk menambahkan lagi keyakinan kita. Menjawab tak? Jawab. Terima kasih. Sama. Danish, mana awak berdua dengan Zafri? Gambar dah tak nampak. Okay. Seterusnya dah. Okey, soalan daripada Nur Syahira Farhah. Apakah contoh situasi tingkap 1? Tingkap 1 adalah tingkap yang di mana kita kenal diri kita dan orang lain kenal diri kita. Jadi situasinya bila kawan dan diri awak sendiri pick perkataan yang sama, jadi perkataan tu akan berada di tingkap pertama. Harap menjawab Syahira Farah. Jawab. Terima kasih. Okay, soalan daripada Aisyah. Apakah kelebihan tingkat Johari dalam grup aktiviti? Kita, kalau untuk grup aktiviti kita dapat mengetahui apa yang orang anggap kat diri kita ni. Dalam grup aktiviti ni kita dapat tahulah apa yang seseorang tu anggap kat kita. Contoh macam kita ni perangai kita macam korang ajar, tapi bila buat benda ni daripada tingkat 2 tu orang akan tulis tau perangai sebenar kita ke apa. So kita akan tahulah perangai kita macam mana. So from situ kita dapat ubah diri kita. Itulah kelebihan dia kalau dalam grouping. Menjawab tak? Menjawab, thank you. Okay, contohnya Aisyah. Aisyah pegang jawatan apa sekarang Aisyah? Tak pegang apa-apa. Okay, contoh kalau bawa buat aktiviti dengan kawan, perasan tak pernah ada buat aktiviti tampal kertas kat belakang and then setiap orang akan tulis apa-apa tentang awak? Pernah waktu high school. Bahasa high school kan? Itulah contoh grouping aktiviti tingkat Johari. Orang akan beritahu benda yang awak tak tahu kan, bila awak buka je macam awak baca. Ada orang akan tulis benda yang positif, ada orang akan tulis benda yang negatif. Perasan tak? Tapi kalau awak memang positif, orang akan tulis semua positif lah tentang awak. Pernah ada pengalaman kan kat high school, Syah? Ada. Itu contoh dia. Okay, terus Siti Nur Ain. Okay, daripada soalan Siti Nurain, apakah reaksi yang paling sesuai sekiranya ada orang cuba cungkil tingkat 3 kita? Maybe kalau reaksi tu untuk diri sendiri lah. Kalau untuk isi mesti kita akan rasa macam takut. Antaranya ada rasa takut, ada rasa marah. Contoh kalau macam takut tu, kita nak sorokkan daripada seseorang kan. Lepas tu orang lain cuba cungkil. Mestilah kita takut benda tu macam tersebar semua. Sorry, internet putus jap. Tadi menjawab tak? Menjawab. Okay. Terima kasih. Okay, contohnya Bunda nak tambah juga, contoh kita sendiri sebagai pemimpin rakan sebaya, kita nampak ada kawan-kawan kita tu, dia tak nak cerita pun benda tu, kita jangan paksa dia. Bagi dia ruang dan peluang untuk dia beritahu perasaan dia, emosi dia. Kadang-kadang, contohnya ketika pandemik COVID-19 ni, contohnya dia murung sangat ketika ahli keluarga dia meninggal dunia, kita bagi dia masa.
Bukan waktu tu juga terus tanya apa semua. Kau kena kuat ni, kau kena kuat ni, kau anak lelaki apa semua, kau kena kuat, kau ketua keluarga. Jangan. Waktu kita cakap tu adalah waktu yang tak sesuai. Sebab dia adalah benda yang tersembunyi emosi. Kita bagi dia ruang. Sampai satu masa nanti dia akan minta juga. Sampai dia rasa aku tak tahu apa persoalan dia. Cuma kau bagi respon. Baru kita bagi respon. Kalau dia dah tukar kepada tingkat yang kedua, baru kita tanya. Tapi kalau dia rasa dia masih tingkat 3, kita tak payah nak ganggu dia. Kesian. Kita push dia punya emosi. Tak bagus macam tu. Sebagai pemimpin sebaya. Tapi tengok juga kalau rakan-rakan awak tu memang dah suicidal thought, contohnya dah cuba ke arah kesihatan mental illness, kena juga bantu, terus bantu. Kita tengok keadaan dan situasi. Tersembunyi tu adalah sesuatu yang mengaibkan dia ataupun membinasakan diri dia. Ataupun merosakkan lagi diri dia. Kita tengok part mana kita nak kena tolong. Okay? Contohnya Siti Nurain, paling susah kita cuba cungkil tingkat gila kita. Contohlah, kalau Ain ni seorang yang pendiam, tiba-tiba semester ni tak aktif sangat. Jadi mungkin akan ada kawan-kawan yang cuba tanya awak, mungkin PA suruh tanya ke, apa ke. Jadi mungkin ada sebab-sebab yang begitu. Ni contoh je lah, Siti Nurain tak kan? Ni contoh je. Boleh Ain? Boleh. Seterusnya Nurul Maisarah. Okey, soalan daripada Nurul Maisarah. Apakah impak yang dapat tingkap Johari berikan kepada remaja zaman kini? Tingkap Johari ni kan tingkap yang memberikan kita dapat mengenal diri sendiri. Jadi dari situlah mereka dapat untuk improve diri sendiri, buat refleksi diri dan lebih faham diri sendiri lah. Jadi mereka tak ada terbatas untuk buat something. So diorang ada confident, boleh buat dengan lebih jauh benda yang dia cuba untuk lakukan tapi dia takut sebab sebab dia tak nampak diri dia. Saya harap menjawab Nurul Maisarah. Menjawab, terima kasih. Okey, soalan seterusnya daripada Siti Aisyah Anan. Situasi apakah yang sering menggunakan teknik tingkap Johari? Macam yang kita tahu macam sesi ice breaking, kalau sesi counselling pun boleh buat. Sebab kita nak kenal diri kita kan. Macam-macam situasi kita boleh buat. Macam nak kenal best friend kita ni kenal kita. Buat sesaja pun tak apa. Sebab tingkat Johari ni kan memang dah macam tu lah untuk mengenal diri kita. Okey, harap menjawab lah. Siti Aisyah. Explanation Danish tu untuk kedua-dua soalan tadi menarik sebab setiap orang kadang-kadang tak tahu tentang personality diri sendiri. Dia rasa like good je, tapi bagusnya kita tahu tentang personality diri kita sendiri. Sebab contoh you belajar ni untuk apa? Kalau pertama mana? You belajar untuk apa? Okay Danish, contoh awak belajar untuk apa? Awak belajar untuk apa Danish? Zafri pun awak belajar untuk apa? Untuk menambahkan ilmu benda. Seterusnya semua orang belajar untuk ilmu, tak ada benda lain. Untuk menambahkan pengalaman. Lagi? Untuk kerjaya. Okey, ibu bapa kerjaya lagi. Tu dah ada poin-poin penting lagi. Kerjaya. Okey, betul. Lagi? Masa depan. Lagi? Demi Allah. Saya jawab. Okey. Tu benda-benda yang future kita. Bila kita tahu tentang personality kita, that's the future. Contohnya future-nya adalah you adalah generasi pemimpin yang akan datang. Kan? Takkanlah bonda dah tu krepot nak jadi pemimpin. You adalah generasi pemimpin yang akan datang. Dan bekalan ilmu yang belajar kat universiti ni bekalan untuk negara ni. Contohlah kalau macam generasi sekarang ni memang generasi yang kita tak didik, kita tak polish untuk ni mewarisi, senang cerita mewarisi kemerdekaan dan keamanan Malaysia. Jadi apa lepas tu? Takkan kita nak tunggu after 30 tahun kita berperang lagi? Tak nak lah. Kita dijajah semua, tak nak lah benda macam tu. 63 tahun merdeka, tiba-tiba zaman generasi you all kena jajah. Tak nak lah macam tu. Macam tu. Kena tahu tentang personality diri kita dulu. Untuk masa depan ni belajar untuk apa.
Okay, seterusnya soalan. Okay, seterusnya soalan daripada Nuliana. Adakah teknik tingkap johari ni dapat digunakan semasa bekerja juga? Jawapannya boleh. So dari situ kita boleh kenal lagi diri kita lah. Bila kita buat dengan contoh dengan orang-orang baru. Bila dah kerja kan kita banyak jumpa orang baru kan. So dari situ kita boleh kenal juga diri kita. Macam mana tanggapan orang lain dekat diri kita. Jawab tak? Faham? Okey, seterusnya soalan daripada Nurul Uzma. Uzma, dia boleh jawab lagi soalan awak. Awak dah cakap faham dah. Soalan dia tadi untuk Noliana. Saya rasa diorang sekali Bukan kot. benda. Ni. Diorang kat rumah saya. Oh, okey, faham. Satu Kamera. nak juga. Boleh. Dia orang dah tutup aurat tu kat rumah tu. Okay, go. Okey, seterusnya soalan daripada Nurul Uzma Hamzah. Kenapa tingkap johari penting dalam diri seorang pelajar universiti? Okey, sebab kita kan pelajar universiti kan. So kita akan melangkah ke dunia pekerjaan. Jadi kita kenal diri kita untuk cabang mana kita perlu ikut, macam mana cara belajar kita, macam mana potensi yang kita dapat boostkan, macam tu lah. Saya harap menjawab Uzma. Uzma tak menjawab pula. Uzma dia tak tahu. Menjawab tak? Menjawab. Ya ke menjawab? Ulang balik Uzma. Kita cakap apa ni? Ulang balik apa jawapan dia. Seronok juga tu. Apa jawapan dia pada awak tadi? Orang tu Zafri dengan Dani cuba fikir nak bagi jawapan. Awak elok tak nak dengar betul-betul. Apa ulang balik Uzma? Dia benda. Ulang balik. Benda dekat gua benda. Benda dekat gua. Bermain tadi bermain Apa okey, maksudnya kenapa tingkap johari penting dalam diri pelajar universiti? Kenapa? Dah awak cakap apa tadi? Ulang balik Zafri, dia tak dengar. Dennis? Uish. Okey. Bila kita sebagai pelajar universiti kan, kita akan melangkah ke alam pekerjaan. Jadi kita perlulah tahu tentang potensi diri kita, macam mana cara belajar, cabang mana yang kita harus ikut dan macam mana kita nak boostkan potensi yang kita ada sekarang ni. Begitu saja. Saya harap menjawab Nurul Uzma. Menjawab. Menjawab. Saya rasa dia cari gaduh. Tak apa. Okay, soalan Nana ni. Rashidah Utama, okay? Okay. Soalan seterusnya daripada Rashidah Nordiana. Macam mana pada akhirnya kita dapat pastikan yang kita memang dah kenal diri kita? Kita dah kenal diri kita bila kotak pertama tu menjadi sangat besar dan memiliki banyak perkataan-perkataan yang tentang diri kita. Jadi maknanya memang pendapat kita dengan kawan kita tentang diri kita adalah sama. Itu yang menjadikan kita benar-benar taklah sebenarnya kenal diri kita, tapi kita kenal diri kita siapa. Macam mana kita nak jalani hidup kita, kita kenal diri kita. Saya harap menjawab. Menjawab. Terima kasih. Okay, soalan adakah penting untuk kita menggunakan tingkap johari bagi mengenal diri kita? Penting.
Sebab dari situ kita boleh tahu apa potensi diri kita. Sama je macam apa yang Danish baru cakap tadi dekat soalan Uzma tadi tu. So from situ kita tahu potensi diri kita, apa kelebihan kita, apa yang kita boleh lakukan. So untuk masa depan pun kita tahu apa hala tuju kita yang patut kita pergi sebab kita dah kenal diri kita. Menjawab tak? Menjawab. Sorry benda, banyak. Kenapa kat situ tadi? Ada current ke tadi? Banyak gangguan. Satu kelas kat sini pun. Satu kelas. Dapat current ke tadi? Dapat current ke? Tak ada lah benda. Okey. Okay, Saya tanya. Saya nak proceed soalan ke mana? Terus soalan. Okey. Soalan terakhir daripada Ayu Atika. Okey. Kan tingkap Johari ni macam minta tanggapan orang kat kita. Macam mana cara kita nak terima pendapat orang tentang kita dengan ikhlas? Zafri? Okay, baiklah. Benda boleh bantu ke benda? Saya tak boleh jawab lah benda. Jawab dulu. Okay, contohnya kita bagi contoh tingkat 2 lah kan, Ayu Atika. Kita macam mana awak nak tegur rakan awak tu lapar dia busuk? Ataupun bau badan dia busuk? Ketiak dia busuk ke? Badan dia berbau ke? Kadang-kadang kan kita ada kawan-kawan yang memang badan berbau, mulut berbau. So macam mana kita nak tegur dia? Cepat. Sebab dia kata macam mana cara kita nak terima pendapat orang tentang kita dengan ikhlas. Kalau awak kata kau ni busuk orang akan terima dengan ikhlas tak? Tak. Okay, cara yang betul? Bagi deodorant. Okay, good. Salah satu contoh lagi. Bagi perfume. Okay, lagi contoh. Bagi ubat gigi. Kadang-kadang ada benda-benda yang macam tu kita bagi hint je macam tu. Kau cuba ni kalau kau pakai ni cuba pakai aku pakai ni selesa tau. Cuba kau pakai macam tu. Tapi Bonda lebih suka bila yang you nak buat aktiviti tingkat 2 tu dengan ikhlas, biar kita sama jantina. Maksud Bonda macam Zafri bagi Danish bagi Zafri, okey. Tiba-tiba kalau awak tiba-tiba Danish bagi Ayu Atika, kita takut orang salah anggap. Kita nak tegur badan, dia ingat nanti awak suka dia. Kalau suka betul tak apa, takut awak tak suka pun. Jadi masalah nanti. Kita memberi harapan dan perasaan pada orang lain pun jadi masalah agak. Okay. Atika, Ayu menjawab tak? Jawab bunda, terima kasih. Alright, thank you so much. Hari ni 2 group je betul? Betul. Betul bunda. Okay, Alhamdulillah untuk keempat-empat presenter, boleh nampak you presenter yang bagus, you study on that, dah nampak matang lah sekarang sebab sekarang dah part 3 kan, bukan part 2 lagi. Jadi boleh nampak dari segi presentation, speaker-speaker yang menjawab soalan tu, dan soalan rakan-rakan pun kita nampak soalan yang dah lebih ke arah matang. Cara menjawab pun lebih matang. Kalau kita tengok Danish dengan Zafri ni dia memang sekepala kot, dindong dia sama juga. Kalau boleh tengok pointer dia orang pun lebih kurang, ya betul tak? Pointer korang lebih kurang kan? Ya benar. Macam berjanji kan, macam berjanji nak dapat pointer berapa kan, macam tu kan, lebih kurang kan? Betul tak? Macam berjanji-janji je. Sama juga dengan Sazmi dengan Uzma tadi. Sazmi dengan Uzma pun mungkin sekepala, so pointer dia orang berdua pun lebih kurang sama je. Angka tu lebih kurang je kan? Ada angka ni antara 3 tu, 2 angka tu sama. Jadi congratulations to all, you speak with your brain. Ini baru melambangkan ciri-ciri pelajar universiti bila kita present, kita jawab lebih matang sebab kena ingat kita belajar ni ke arah kerjaya dalam masa depan you all. You all nanti akan kahwin, akan jadi ketua keluarga. So speak with your brain. Okay. Alright, thank you so much untuk kehadiran hari ini. Alhamdulillah. Kita jumpa minggu depan. Ya, Bonda betul ni, serius. Bonda nak pilih jawatan kuasa Pierce lah. Sebab hari tu tak hantar pun Oklaf punya peraduan apa semua. So boleh pilih siapa dari Zafri Zafri kelas. Tolong volunteer nama siapa yang nak jadi AJK Fierce yang tak pernah pegang jawatan pun tak ada masalah.
Volunteer? Bonda nak 5 orang daripada kelas ni. Nanti Bonda susun siapa pengurusi, siapa setiausaha. Sebab nanti akan gabung dengan kelas B. Volunteer 5 orang, letak nama. AJK kena buat apa benda? AJK kita buat aktiviti lah. Kalau Bonda tengok senior dah ada. Jom lah kita buat aktiviti face to face lah tu. Pertandingan bola tampar ke. Mentor-mentee peers buat aktiviti sukan sikit. Baru kena senior tu dah nak habis. Senior you all sebab dia lambat 1 sem, sebab 1 sem tu kita pandemik. Dia freeze masa part 3 tu, dia kena drop subjek core. Dia kena ambil subjek core yang part 2 tu pada masa part 3. Macam you all sekarang part 3 yang ambil sekarang ni masih dia orang kena ambil budak senior awak kena ambil masa part 4. Jadi sekarang dia orang dah part 5 dah. After this dia orang dah pergi FYP, dah pergi practical. Jadi dia orang tu banyak nota. Semua senior you all pun pandai-pandai, pointer 3 ke atas semua. Jadi kalau kita buat program mentor-mentee, dapatlah you ilmu daripada diorang apa semua. Macam mana? Buat Bonda nak satu aktiviti outdoor. Saya nak. Okay, tulis nama kat situ. Siapa nak? Yusradini? Okay, good. Yusradini, tahniah. Lagi siapa? Siapa nak calonkan kawan-kawan pun boleh. Yusradini lagi? Bonda tulis nama dekat. Tak payah cakap je. Bonda boleh tulis, tak ada masalah. Lepas tu Afika Syaira dia nak jadi tapi dia tak boleh nak cakap sebab tak deadline. Afika Syahira? Nurul Afika Syaira. Okay, Nurul Afika Syahira. Lagi? Perempuan seorang, 2 lagi lelaki. Bonda, saya nak try. Aisyah Syahbudin. Alright. Lagi? Kurang Hassan Zafri. Okay, Danish Hassan Zafri left. Join balik. Zafri, awak nak ke? Keluar masuk. Zafri? Ya, Bonda. Okay, perempuan Bonda dah ada 3 orang. Girls, Yusradini, Nur Afika, Syahira, Aisyah Syahbudin. Okay, Alhamdulillah. 2 orang lelaki. Cepat 2 orang lelaki. Cepatlah. Siapa nak calonkan nama kawan-kawan tadi? Uzma, awak nak calonkan siapa? Bonda, saya nak. Rashidah nak Okay. Rashidah Utama nak. Aduh, nama dia ada Rashidah, ada Nordiana, sebab tu boleh panggil dia Rashidah Utama. Dia lagu dulu. Okay, lagi. Okay. Yusradini, Nurul Afika, Aisyah Syahbudin, Rashidah. Okay, 2 orang lelaki, cepat. Lelaki, you all boleh calonkan nama kawan lelaki kat sini. Lelaki ada? Cepat, nanti boleh habis kelas. Pelajar lelaki. Naki Udin pun ada. Naki Siapa? Naki Udin kelas sebelah. Orang yang kat sebelah kita sebut nak buat apa? Saya rindu. So, Danish lah. Danish okay. Awak pegang jawatan apa Danish kat CVET? Apa yang benda? CVET tadi awak pegang jawatan apa? Ada? Penolong Timbalan Presiden. Oh, dah tinggi sangat dah tu. Penat nanti. Tu tinggi. Dah tinggi. Sebab kalau atas-atas tu dia macam ni. Bila kita dah pegang top 5, bila kita dah pegang jawatan top 5, masuk bonda kita dah pegang pengerusi, timbalan, setiausaha, bendahari. Kan? Lepas tu dia ada timbalan, setiausaha apa semua. Kita dah top 5. Bila top 5, markah kita dah lebih dah sebenarnya. Kita macam pengalaman tu banyak berbanding dengan exco. Sebab 5 ni lah penggerak dia. So bonda tak nak beban sangat. Sebab nanti Danish macam nak bagi waktu dengan kelab ni, nak bagi waktu kat ni, kesian nanti kat you all. Siapa lagi tadi awak kata Zafri Danish? Zafri tu okey ke tak? Oh, dia dah mengamuk dalam bilik tu, tak mau. Senyap dah kawan ni. Siapa tadi bonda nak Adam kan? Adam Rabili boleh? Adam Rabili dah left Ya, saya. Adam okey Adam? Nampak? Oh, aku nampak kat kamera.
Ada Rabili boleh ada Rabili. Tak sure lah benda. Banyak kerja lah. Banyak itu kan. Sebab dah pegang Exco Multimedia kan. Apa benda? Awak pegang Exco Multimedia Saya Exco Multimedia. Paling banyak buat kerja. Yelah sebab virtual kan sekarang kan. Poster awak, video awak. Betul. Okey, tak nak susahkan awak. Okey, lagi siapa yang tak pegang jawatan ni lagi lelaki? Syazmi pegang jawatan tak Syazmi? Syazmi. Muhammad Syazmi Zulfaka. Syazmi dah live Uzma, Syazmi dah live Benda. Tapi dah ada jawatan Civic. Dia pegang jawatan apa? Rohani Esko kerohanian benda. Esko kerohanian dan kaunseling gitu. Okey lah tu dia pegang Exco je kan kat sana. Bonda, kerja dia banyak agak Bonda. Iya. Betul benda. Sebab Tak, saya masalah bagi kerja dia. Okey. Lagi siapa yang kita rasa nak ni? Akmal pun jawatan apa jadi Akmali? Ya benda. Awak pegang jawatan apa je sekarang? Apa? Sekarang Saya kelab awak pegang jawatan apa? Apa kelab awak ada? Civic. Saya Exco Perhubungan. Ya Allah, busy betul lah korang dalam kelas ni. Semua orang Kalau macam mana benda? hebat betul Dalam lah. Civic tu memang kita orang lah yang ramai cash. Tak sesuai lah korang masuk kelas PS ni. Wakling terus. Ya Allah, dah tak ada lelaki dah. Syafiq pun bukan jawatan, Syafiq. Syafiq Chas punya benda. Saya dah ada 2 jawatan lah Bonda dalam chess. Itulah tu. Dia dah rajin sangat dah ni. Dah tak ada lelaki lah ni. Tinggal Zafri je lah yang tak bukan jawatan kan? Zafri lah kita cantik dia. Apa benda? Zafri lah. Setuju. Zafri, awak kena tercabar tau. Semua lelaki dalam kelas kita ni semua ada jawatan. Awak boleh ambil Apa awak. benda? Semua lelaki dalam kelas kita ni semua dah ada jawatan kat kelab lain. Walaupun awak mengeluarkan diri pada sesuatu kelab, awak masuk kelab PS. Baik. Awak jangan keluar pula lepas tu awak sentiasa bersama saya ni. Sampai Okey, Zafi. So nampaknya kita dah tak ada lelaki idaman dalam kelas ni yang layak. Semuanya dah pegang jawatan, semuanya telah disapu bersih untuk persatuan dan kelab lain. Okey. Alhamdulillah, thank you so much. Nanti Bonda akan gabung dengan Puan Aina untuk kelas dia untuk wakilnya siapa. Okey, itu saja. Assalamualaikum semua. Jangan lupa menunaikan solat maghrib, solat isyak, berbakti dan membuat kebaikan selalu. Okey. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih banyak. Salam benda. Jumpa lagi. Assalamualaikum Bonda. Bye. Waalaikumsalam.